Kembali lagi kita dalam podcast Apa Kata Miss bersama hos anda pada hari ini, Miss Chiha dan rakan saya, Miss Fatihah. Okey, Miss Chiha. Saya ada satu soalan. Pernah tak ada pengalaman pontian sekolah ataupun orang terdekat pontian sekolah? Tipu kalau saya katakan saya tak ada pengalaman ataupun saya tak kenal orang yang pernah ponting sekolah. Sebab saya sendiri pun dulu masa sekolah, saya pernah jugalah ponting. Tapi saya tak adalah ponting keluar sekolah kan. Saya ponting ni, saya keluar daripada kelas, tak masuk kelas. Saya pergi ikut kawan sebelah, kawan kelas sebelah. Pergi beli makanan, beli jajan dekat koperasi ke, kat kantin sekolah ke. Lepas tu ronda-ronda sekolah, tak masuk kelas, macam tu. Tapi benda ni bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan atau perkara yang saya nak menunjuk, tak, bukan. Ini perkara yang negatif, yang negatif. Cuma dulu masa saya sekolah, saya tak fikir pun akibat buruk daripada apa yang telah saya lakukan dulu. Macam tu lah cerita dia. Okey, based on apa Miss Chiha cakap tadi, korang boleh agaklah apa topik yang kami cuba ketengahkan pada episod kali ini. Saya rasa kan diorang semua ni sebenarnya faham je kan. Mungkin diorang dah agak dah apa topik yang kita ni nak bincangkan pada hari ini, based on point yang saya dah sebut awal tadi lah. So dalam episod kita kali ni kan, episod podcast kita kali ni, topik yang kita akan bincang bersama-sama dalam podcast Apa Kata Miss ialah ponteng seronok ke lepak. Macam tu. So di sini kita akan lihat kita akan lihat, bincang dan borak bersama-sama tentang betul ke pengaruh rakan sebaya ni menyebabkan ramai pelajar semakin berani untuk ponteng sekolah dan keluar pergi berfoya-foya luar sekolah. Yes. Okey, tapi sebelum tu saya nak baca satu statistik yang dikeluarkan oleh kementerian. Pontian sekolah ni mencatatkan rekod tertinggi dalam salah laku disiplin pelajar sepanjang tahun 2017. Menteri Pendidikan pada ketika itu berkata ia meliputi 1.4% bersamaan 67,053 orang pelajar daripada hampir 5 juta pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah di seluruh negara. Okey, melalui statistik ni, kita boleh nampak betapa isu pontian ni sangat membimbangkan dan perlu diambil tindakan yang sewajarnya oleh semua pihak. Betul tu Miss Jiha. Jadi disebabkan kita ni bincang pasal pontian sekolah kan, kita bincang pasal pengaruh rakan sebaya yang menjadi faktor kes pontian sekolah. Saya ada berbual dengan seorang individu yang menggunakan nama bukan nama sebenar lah, yang bukan nama sebenar lah kan, atas faktor privacy, dan saya telah mendapatkan keizinan beliau untuk saya untuk saya siarkan confession beliau ni dalam podcast kita hari ini. Jadi individu ini akan berkongsi dengan kita semua tentang pengalaman beliau yang pernah pontian sekolah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya dan juga akibat daripada pelakuan beliau dahulu. Jadi sama-sama kita dengar rakaman tersebut. Assalamualaikum. Saya Haris. Saya dulu pernah lah ponting waktu sekolah tu, tapi dalam seumur hidup saya ni saya pernah ponting sekali je lah. Dan memang peristiwa ponting saya tu memang saya takkan boleh lupa lah. Waktu saya ponting tu saya baru umur 16, waktu tu form 4, and saya dengan kawan-kawan saya pun semua ni lah, tak ada lesen lah. Tapi kita orang semua datang naik motor lah datang ke sekolah. Lepas tu waktu hari kita orang ponting tu sebenarnya ada event dekat sekolah kita orang. Hari tu ada acara olahraga, and cikgu-cikgu semua, murid-murid semua berkumpul dekat padang lah. Diorang sertai semua acara tu. Saya dengan kawan saya ni, kita orang ni jenis yang tidak bersukan sangat. So kita orang ni malas lah nak ikut program tu. Jadi kita orang pergi keluar sekolah naik motor. Masa kita orang on the way nak pergi lepak kat kedai makan luar sekolah tu, tu nasib tak baik pula kita orang. Kita orang terlibat dengan kemalangan pula dah. Tapi itu lah nasib baik, kecederaan kita orang ni tak ada teruk sangat. Tapi
Sebab kita orang ponting tu dah pakai baju sekolah, ponting waktu sekolah lagi, memang last kantoi macam tu jadi perkara yang besar lah pula. Balik rumah tu kita orang kena marah dengan parents. Lepas tu pergi sekolah esok tu pengetua pula panggil kita orang. Aduh, panggil kita orang sekali dengan parent kita orang lah. Lepas tu bagi hukuman kat kita orang sebab ponting. Tapi nasib baik lah kita orang ni dibagikan peluang. Kita orang tak ada kena sampai gantung sekolah. Tapi kita orang kena buat projek komuniti sekolah, bersihkan kawasan sekolah selama seminggu. Lama juga. Tapi saya rasa itulah pengajaran untuk saya. Ya, dan itu memang first and last saya akan ponting sekolah. Sebab trauma dengan kemalangan lagi. Aduh, sudahlah. Bahaya juga lah kawasan tu. Jadi kat sini saya rasa lah, kalau ada student yang nak cuba keluar sekolah, nak ponting ke apa tu, fikirlah baik-baik dulu. Takut apa-apa pula buruk jadi kan, susah kat diri sendiri, susah kat keluarga, lepas tu susah kat sekolah pula. Okay, dah dengar dah confession tadi tu. So, apa yang kita dapat simpulkan bahawa pengaruh akan sebaya ni akan memberikan impak negatif kepada kita, terutama dalam kes ponting ni. Dah lah accident, kantoi dengan cikgu, Betul. kena marah dengan parents lagi, kena jumpa pengetua lagi. Ambil semua dikawin. Tapi itulah, Alhamdulillah confessor kita ni dia insaf, which is a good thing lah. Okay. Betul tu. Bukan saja apa kita panggil tu, kena panggil dengan pengetua ke, kena marah dengan parents lagi. Banyak lagi sebenarnya perkara yang akan memberi kesan kepada kita. Terutamanya dari segi akademik lah. Dari segi akademik yang paling penting sekali lah, itu yang akan memberi kesan yang mendalam akibat daripada ponting. Sebab yelah kan, bila kita dah ponting sekolah, bila kita dah keluar banyak sangat daripada sekolah, pergi lepak dengan kawan-kawan, takkanlah nanti bila kita exam kita tiba-tiba dapat A, betul tak Miss Jiha, betul tak? Betul tu Miss Tiha. Okey lah, bukan setakat soal akademik je, tapi akibat isu ponting ni, dia juga akan mencemarkan nama baik ibu bapa korang. Malulah satu kampung tahu anak dia buat perangai macam tu. Exactly. And then dia juga melibatkan sekolah tu juga. Nama baik sekolah tu juga akan tercemar. Tak nak lah. Tak nak tahu. Okey. Tapi kan, memanglah korang boleh buat macam-macam benda tanpa pemantauan orang dewasa. Macam best lah kan. Boleh buat macam-macam. Tapi kan, pernah tak korang fikir impak negatif ataupun rasa menyesal atas perbuatan korang ni? Itulah. Macam yang saya cakap awal-awal tadi tu kan, sebab saya kan pernah ponting kan. Pernah ponting kelas. Dulu kan saya pernah ponting ikut kawan juga. Tapi lepas tu saya rasa menyesal lah sebab bila kita ponting, kita ada risiko untuk kantoi dengan cikgu. Bila dah kantoi dengan cikgu tu, masa tu memang takut gila. Takut gila sebab apa? Sebab satu kena marah kan dengan cikgu. Malulah kan sebab semua orang nampak lah, semua orang nampak, memang memalukan sangat. Kena marah dan juga malu tu dapat. Sebab semua orang nampak kita kena marah dengan cikgu. Tapi itulah kan, lepas insiden kantoi dengan cikgu tu, saya Alhamdulillah lah, macam confessor kita tadi, saya dah insaf. Betul, sebab malu kan, kita tak mau lah perasaan kita punya maruah kita tu tercalar. Lagipun sebenarnya kan, nak ponting ni, nak bagi tahu lah Aisyah ni kan, nak ponting ni sebenarnya penat sebenarnya. Kenapa penat? Sebab kita nak ponting, bila kita nak buat sesuatu yang tak baik ni kan, kita kena menggunakan tenaga tau, otak kena fikir, nak buat plan, macam mana kita nak buat sesuatu tu tanpa tertangkap oleh guru. Jadi lebih baiklah saya ni dan kita semua ni masuk ajalah kelas, dengar cikgu mengajar. Kita tak naklah nanti kan bila kita masuk peperiksaan, kita jadi blur, tak boleh nak jawab sebab kita sebelum ni tak masuk kelas. Lepas tu bila markah rendah, parents tanya kenapa markah rendah, kita cakap cikgu pula tak ajar. Lah, jadi salah cikgu pula. Betul tu, last cikgu juga yang dipersalahkan. Which is kita tak nak lah as a student. Kita ni ada tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar ni untuk belajar. So kita gunalah tanggungjawab kita tu dengan sebaik-baiknya. Okay, sebenarnya saya ada satu lagi confession yang kita ambil daripada social media. Confession ni cakap, dulu sukalah juga pergi sekolah dengan kawan-kawan, lagi-lagi dekat mall.
Biasalah dekat mall ni banyak benda boleh buat. And kita orang suka pergi main bowling dan juga arcade. Tapi nak jadikan cerita, ada satu kali ni kita orang pergi lepak mall lepas waktu sekolah. Kita orang skip kelas tambahan petang dengan pakai baju sekolah. Lah, sekali tersempat dengan cikgu disiplin. Dia boleh cam lah kita orang sebab ada rencana sekolah tu juga. Dan esoknya kena panggil berdisiplin. So, auto insaf. Kalau kantoi tengah lepak dalam mall, sumpah takut weh. Sebab kan, even kita duduk dekat mall tu, kita buat-buat tak nampak cikgu, tapi tipulah cikgu tak cam kita. Pakai baju sekolah. Betul. Cikgu akan cam sebabnya baju sekolah, lancana sekolah, and kebanyakan cikgu akan cam kita ni student sekolah dia. Jadi dua masalah yang kat situ akan timbul. Dan satu, you dah ponting sekolah. Ponting sekolah. Yang keduanya, menambah-nambahkan lagi masalah di situ adalah ponting memakai baju sekolah dengan lencana sekolah. Jadi kalau korang tak kena panggil masuk bilik disiplin, perkara yang akan berlaku ialah kena masuk bilik pengetua dan dipanggil oleh pengetua sekali dengan parents untuk tindakan hukuman lah. Takut. Jadi dekat sini pengaruh rakan sebaya ni memang bahayalah. Sebab nak ke tak nak, kita ni akan memberanikan dirilah untuk ikut kawan sebab kita nak fit in the circle. Betul? Sebab kalau kita tak ikut kawan kita, kira kita tak style lah, kita penakut. Tapi kalau kita ikut perkara negatif ni kan, agak-agak sampai bila? Kan? Adakah perkara ni akan membawa kita ke satu peringkat kejayaan? Saya rasa tak kot kan. Betul tu. Okey lah, macam ni lah saya nak cakap yang kita orang boleh nak simpulkan lah. Cara nak elak kes ponting disebabkan pengaruh rakan sebaya ni, first thing first, korang kena pandai pilih kawan. Kalau kawan ajak ponting waktu PDP tu, korang janganlah terikut sekali disebabkan oleh FOMO. Fear of missing out. Kalau tak ikut kawan ni, nanti diorang label nerd lah, tak fun lah, macam tak fit in the circle tadi tu kan. Exactly. Which is, mesti korang rasa, kena pergi ni. So, daripada skip satu kelas, lama-lama korang akan macam, alah satu kelas je pun, apalah sangat. And then korang dah ada pok lepak, dah ada geng. And then korang pun macam dah boleh pergi, dah macam dah ponting, dah berani nak ponting sekolah dengan sewenang-wenangnya tanpa rasa bersalah. Betul. Jadi kat sini katakanlah korang kan ada kawan yang suka ponting kelas. Apa kata korang cuba nasihatkan kawan untuk masuk kelas dan belajar sekali. Belajar sekali dalam kelas. Kalau kawan tak nak dengar nasihat korang tu kan, janganlah pula kita ni pergi ikut sekali dia tak nak dengar. Biarkan je. Kita ni masuk kelas, kita ni dengar cikgu mengajar. Korang cuba kurangkan sikit pergaulan dengan kawan-kawan yang suka ponting ni. Cuba cari kawan yang berminat untuk belajar. Ya betul yang boleh membawa kita kepada kejayaan. Duduk dalam kelas, belajar, tak apalah kalau orang label kita nerd pun tak ada masalah. Asalkan kita ni tak buat kesalahan. Betul tak? Jadi macam itulah saya nak bagi tahu. And satu lagi, tolonglah contohlah korang tahu ataupun kenal orang ponting sekolah ke ponting kelas ke, tolong bagi tahu cikgu. Kena bagi tahu cikgu kalau korang dapat tahu, sebabnya kita tak nak nanti sesuatu yang buruk berlaku kepada kita punya kawan-kawan tu, tapi kita tak dapat nak detect, kita tak sedar benda tu berlaku kepada diorang sebab diorang ponting dan tak ada orang pun nak bagi tahu cikgu pasal benda ni. Jadi benda ni adalah sesuatu yang bahaya. Okeylah, setakat ini saja podcast kita pada hari ini berkenaan ponting seronok ke lepak. Okeylah, semua kita orang berharap apa yang kita orang kongsikan pada hari ini dapat menjadi informasi yang berguna dalam kehidupan korang. Bye-bye.